Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Jadi Alhamdulillah, bersyukur kita sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan kurnia dan izinnya kita dapat lagi bersama-sama dalam kuliah subjek GII 2005 Islam dan Sains. Jadi hari ini insyaAllah kita akan sama-sama melihat, membincangkan serba sedikit berkenaan tajuk Islam dan cabaran sains moden, yang mana pada hari ini perbincangan kita memfokuskan tentang bagaimana Islam berhadapan ataupun mengendalikan isu yang sekarang ni sedang hangat membelenggu kita, sedang hangat diperkatakan, iaitu berkaitan dengan COVID-19. Okey. Jadi insya-Allah kita mulakan. Islam dan cabaran sains moden, COVID-19. Jadi secara umumnya COVID-19 ini merupakan dicetuskan ataupun disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus 2. Dan COVID-19 ini merupakan sejenis penyakit respiratory yang ia telah diwartakan sebagai pandemik pada 30 Mac 2020. Lebih kurang sudah setahun 3 bulan begitu. Dan COVID-19 ini ataupun virus yang menyebabkan COVID-19 ini merupakan jenis coronavirus, yang menyebabkan jangkitan pada saluran pernafasan. Dan spektrum gejala bagi COVID-19 ini bermula daripada tiada simptom kepada selsema biasa sehinggalah kepada radang peparu ataupun pneumonia, yang mana boleh membawa maut kepada mereka yang menghidap COVID-19 ini. Jadi secara umumnya garis masa bagi COVID-19 ini bermula pada akhir 2019 sebenarnya. Apabila kes pertama dikesan seawal Disember 2019, tetapi hanya disahkan oleh Pejabat Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun World Health Organization (WHO) di China pada 7 Januari 2020, yang mana dikesan di Wuhan, wilayah Hubei, China. Kalau kita ingat pada ketika itu, pada awal-awal COVID-19 ini bermula, ramai yang memanggil nama COVID-19, nama penyakit ini sebagai penyakit coronavirus Wuhan. Sebelum pihak WHO memberikan nama rasmi bagi sakit ini. Jadi dalam tempoh 3 minggu seterusnya, iaitu pada 3 minggu pertama bulan Januari 2020, kes-kes baharu COVID-19 telah disahkan berlaku di Thailand, Nepal, Amerika Syarikat, Korea Selatan, Singapura, Perancis, Vietnam, Malaysia, Australia, Kanada, Kemboja, Sri Lanka dan Jerman. Dan kes pertama di Malaysia telah disahkan pada 25 Januari 2020. Dan ketika ini, pihak WHO mengisytiharkan coronavirus ini sebagai darurat kesihatan dunia pada 31 Januari 2020. Ketika ini belum lagi diisytiharkan sebagai pandemik. Kemudian Februari 2020, seorang wanita rakyat Malaysia menjadi kes pertama jangkitan tempatan positif 2019 nCoV, nama ketika itu, di Malaysia pada 6 Februari 2020. Kemudian pada 12 Februari, WHO mengumumkan nama rasmi bagi penyakit ini ialah nama COVID-19, yang bermaksud penyakit virus corona, sebagai nama rasmi Novel Coronavirus 2019 nCoV tadi. Kemudian menjelang Mac 2020, WHO telah mengisytiharkan COVID-19 sebagai pandemik.
Selepas mengambil kira peningkatan ketara kes di negara selain China pada 12 Mac 2020. Dan ketika ini, jika anda masih lagi ingat, antara negara yang paling teruk terkesan selain daripada China ialah Itali. Okay? Yang mana ketika itu betapa teruknya virus ini melanda Itali sehingga fasiliti kesihatan mereka hampir lumpuh. Okay? Sehingga terpaksa mana-mana pesakit yang mempunyai harapan sembuh yang rendah, yang tipis, terpaksa diketepikan. Okay? Bagi mendahulukan pesakit-pesakit yang mempunyai harapan sembuh yang lebih cerah. Okay. Kemudian pada 17 Mac sebenarnya, Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan selama 14 hari bermula 18 Mac hingga 31 Mac. Dan sebagaimana kita ingat, ketika ini kita rakyat Malaysia telah berkurung di dalam rumah. Okay? Walaupun pada awalnya diumumkan selama 14 hari, kemudian perintah ini telah dilanjutkan sehingga mengambil masa 47 hari sebenarnya. Iaitu hampir 3 bulan kita telah berkurung di rumah dalam usaha kita untuk membendung ataupun menurunkan lengkuk graf COVID-19 di Malaysia. Oh, ini ada kesilapan, minta maaf ya. Okey, seterusnya kita lihat Mei 2020. Mulai 4 Mei 2020, kerajaan telah mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bagi menggantikan PKP 1.0. Okay, PKP yang diumumkan pada Mac itu kini dikenali sebagai PKP 1.0. Okay, selepas berlangsung selama 4 fasa, iaitu 47 hari. Dan ketika bermulanya perintah PKPB ini, pergerakan rentas negeri pulang ke kampung sempena Aidilfitri tidak dibenarkan. Okay. Perkara yang sama kita alami tahun 2021. Okey, Jun 2020, kerajaan mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP bagi menggantikan PKPB mulai 10 Jun 2020. Dan ketika ini, situasi COVID-19 di Malaysia memang semakin menurun, semakin memulih. Dan ketika PKPP ini, pergerakan rentas negeri telah dibenarkan semula. Okay? Dan pada Julai 2020, Malaysia telah mencatatkan sifar kes penularan tempatan. Ketika itu kita hanya mendengar kes-kes import. Itu pun tak banyak, 1, 2, 3 macam tu. Tetapi malangnya selepas itu, kita mula leka. Banyak pihak mula leka. Dan kemudian kita tahu apa yang berlaku ketika itu di Sabah. Dan akhirnya pada November 2020, kerajaan mengumumkan pelaksanaan PKPB di negeri-negeri di seluruh semenanjung Malaysia kecuali negeri Perlis, Kelantan dan Pahang. Okay, ketika itu ada yang menyatakan PKP. Bermula 9 November 2020. Kemudian, Disember 2020, Malaysia telah dilanda gelombang ketiga pandemik COVID-19 sejak 20 September 2020. Yang mana ketika ini bilangan kes COVID-19 mulai meningkat kepada 3 angka. Dan gelombang ketiga ini telah bermula di negeri Sabah. Okay. Kemudian pada Januari 2021, COVID-19 varian UK B117 telah dikesan buat pertama kalinya pada 11 Januari 2021. Kemudian pada Februari 2021, proses vaksinasi bermula di Malaysia. Yang mana ketika itu kerajaan telah menggalakkan, menyarankan agar rakyat Malaysia mula mendaftar untuk mendapatkan vaksin. Okay. Jadi pada Mac 2021 pula, kita dikejutkan dengan penemuan pertama kali kes COVID-19 varian South African B1351
dalam 4 kes positif ketika itu pada 29 Mac 2021. April 2021, COVID-19 varian India B16171 yang mempunyai mutasi berganda telah dikesan pertama kali pada 10 April 2021, dan varian ini merupakan varian India dan juga varian South African tadi merupakan dua varian yang cukup agresif. Lebih-lebih lagi varian India yang mana dinyatakan bahawa varian ini sukar untuk dikesan pada peringkat awal walaupun menggunakan ujian RTK. RTK Rapid Test Kit. Banyak kes-kes yang sebenarnya dia merupakan pembawa atau penghidap COVID-19 tetapi dikesan sebagai negatif ketika ujian dibuat. Dan ciri lain COVID-19 varian ini ialah ianya sangat keterukan ataupun severity-nya sangat cepat. Perkembangannya sangat cepat. Banyak kes sekarang ini kalau kita dengar penghidap yang ataupun yang positif COVID-19 pada mulanya hanya stage 1. Tiba-tiba terus bertukar jadi stage 4 dan lebih parah stage 5. Dan ketika ini ianya lebih mudah merebak dalam kalangan mereka yang berumur antara 20 hingga 40 tahun. Jadi apatah lagi, kalau 20 dan 40 tahun kesannya seteruk itu, apatah lagi dalam kalangan mereka yang mempunyai comorbidity yang lebih berisiko tinggi seperti mereka yang warga emas yang menghidap penyakit seperti darah tinggi, kencing manis, kanser dan sebagainya. Okey. Dan Mei 2021, kerajaan mengumumkan pelaksanaan PKP 3.0 dan yang terkini kerajaan telah mengumumkan PKP lockdown full movement control order FMCO mulai 1 Jun 2021 untuk tempoh 14 hari tertakluk kepada perkembangan semasa kes harian COVID-19 di Malaysia. Jadi kita sama-samalah berdoa supaya keadaan semakin baik selepas ini. Jadi bagaimana COVID-19 ini tersebar? Okey, secara umumnya ada 3 cara utama yang menyebabkan COVID-19 ini boleh tersebar. Pertama ialah menerusi batuk dan bersin oleh individu yang dijangkiti. Okey, yang mana percikan partikel COVID-19 ini boleh bergerak sejauh 1 meter apabila seseorang bersin atau batuk. Okey. Jadi sebenarnya COVID-19 ini dia merebak melalui partikel air, partikel cecair akibat batuk atau bersin daripada individu yang telah dijangkiti. Okey. Jika saiznya besar, dia dipanggil droplet, okey, titisan cecair. Tetapi ketika seorang batuk atau bersin, ia juga boleh tersebar secara aerosol ataupun secara uap-uap air. Okey. Dan ini yang paling ditakuti, ini merupakan dikatakan sebagai airborne transmission, yang mana ia boleh kekal berjam-jam lamanya di udara dan boleh bergerak lebih dari 2 meter mengikut kajian terkini. Okey. Jadi ini yang ditakuti. Sebab itu kita perlu memakai pelitup muka sekarang. Sebaik-baiknya jika anda selama ini memakai pelitup muka jenis fabrik, sekarang ini dinasihatkan supaya anda memakai pelitup muka 2 lapis. Maksudnya pakai yang 3-ply facial mask. Okey. Lebih baik yang grade medical punya. Kemudian ataupun surgical. Kemudian itu pakai di dalam. Kemudian di lapisan luarnya pakai face mask jenis pelitup muka jenis fabrik. Okey. Jika anda ada bajet lebih, mungkin anda boleh dapatkan jenis N95 ataupun jenis 4-ply yang medical grade. Okey, itu lebih baik. Dan kita juga jika pergi ke kawasan-kawasan yang sukar untuk
Maksudnya mungkin kawasan itu ramai orang ataupun kawasan yang berisiko tinggi seperti hospital misalnya. Jadi anda dinasihatkan untuk memakai face shield, okey, untuk mengelakkan daripada jangkitan secara airborne tadi. Okey. Jadi yang kedua ialah sentuhan fizikal secara langsung dengan individu yang telah dijangkiti. Okey. Jadi mungkin individu yang dijangkiti itu ada bersin ataupun memegang hidung atau ada cecair lah yang keluar daripada mulut ataupun hidungnya ataupun matanya. Kemudian dia tak sanitize, tak menyanitasi tangannya. Kemudian dia menyentuh orang yang sihat. Okey. Berlaku transmisi jangkitan daripada individu yang telah dijangkiti kepada individu sihat, yang kemudiannya individu sihat ni menyentuh mulut, hidung atau mata tanpa membasuh tangan. Jika anda berada di luar, maksudnya sukar untuk anda mendapatkan air dan sabun, anda dinasihatkan untuk menggunakan hand sanitizer. Okey. Penyah kuman tangan. Beli yang botol kecil-kecil tu. Okey. Ataupun jenis spray. Senang. Tetapi jika ada sumber air dan sabun, itu lebih baik. Okey, sebaik-baiknya anda basuh tangan menggunakan air bersih dan sabun. Lebih baik sabun yang jenis boleh nyah kuman, antibakterial, antiviral. Okey. Kemudian cara yang ketiga adalah sentuhan permukaan objek yang telah dicemari oleh COVID-19 dan kemudiannya menyentuh mulut, hidung atau mata tanpa membasuh tangan. Sebab kita kena ingat, virus COVID-19 ini berdasarkan kajian boleh bertahan pada permukaan besi selama 48 jam, aluminium 2 hingga ke 8 jam, plastik 5 hari, kertas 4 ke 5 hari, kaca 4 hari, sarung tangan getah 8 jam. Okey. Jadi kalau anda perlu berurusan di luar, perlu mengisi borang, sekarang ni kalau nak keluar sebaik-baiknya bawa pen sendiri, okey, untuk mengelakkan daripada dijangkiti. Ini semua ikhtiar kita. Okey. Jadi ini merupakan poster yang telah dikeluarkan antara gejala yang biasa dialami oleh mereka yang dijangkiti COVID-19. Pertama, kelesuan bertambah teruk. Kalau anda memang jenis kuat tidur, bukanlah satu jenis gejala. Tetapi kelesuan yang bertambah teruk ni rasa letih yang teramat sangat. Okey, seperti orang yang menghidap influenza ataupun demam selsema. Kan kalau orang demam selsema rasa lenguh satu badan, rasa sangat tidak bermaya, nak bangun pun tak lalu, begitulah. Okey. Kemudian demam yang berpanjangan. Okey, 5 sampai seminggu, 5 hari, seminggu. Kemudian kesukaran bernafas, sakit dada, batuk muntah atau cirit-birit yang semakin teruk dan tiada selera makan dan minum. Kemudian demam, batuk muntah atau cirit-birit semakin teruk, kelesuan atau tidak aktif, tiada selera makan dan minum, sakit dada atau perut, kesukaran bernafas, tangan dan kaki sejuk, sawan. Dan ciri klinikal yang biasanya yang dialami oleh mereka yang positif COVID-19 ini ialah hilang deria rasa dan hilang deria bau. Okay, olfactory dysfunction. Itu biasa bagi mereka yang positif walaupun tiada simptom. Tapi ada juga kes yang tiada simptom ni, tak ada apa-apa gejala. Tapi bila buat saringan tahu-tahu positif. Okey. Itu yang paling ditakuti sekarang. Okey, jadi ini setakat saya tersilap tu. Sebenarnya ini setakat 29 Mei 2021. Okey. Dan hari ini 30 Mei. Setakat 30 Mei, kes hari ini, kes baharu yang dicatatkan ialah sebanyak 6,999 kes positif. Ada penurunan sedikit berbanding 29 Mei yang mana telah mencecah ke angka 8,000 lebih. Okay. Jadi sebenarnya situasi di Malaysia sekarang semakin kritikal dan semakin memburuk, yang mana berita buruknya sekarang ini katil ICU semakin kehabisan.
dan wad bagi pesakit COVID-19 terpaksa ditambah. Dan lebih menyedihkan ialah kontena khas untuk menampung mayat-mayat yang meninggal dunia akibat COVID-19 semakin bertambah di setiap hospital di Malaysia. Okay. Jadi kalau selama ini berita-berita sebegini kita dengar di luar negara, tapi sekarang ini berita ini telah mula kedengaran di Malaysia. Okay. 29 Mei telah melihat kes kematian tertinggi dalam sejarah penularan COVID di Malaysia, yang mana telah mencapai sehingga 98 kes kematian pada 29 Mei. Okay. Dan kes kematian di luar hospital akibat COVID-19 juga semakin bertambah. Jadi sekarang ini mungkin ada dalam kalangan kita yang mungkin pernah mengalami COVID-19 ataupun sanak saudara yang terdekat. Jadi saya ucapkan takziah. Okay. Banyakkan bersabar. Dan kepada mereka yang pernah positif dan kini telah dalam proses pemulihan, semoga terus kuat untuk pulih sepenuhnya, insya-Allah. Dan kepada mereka yang masih lagi, alhamdulillah, masih lagi terhindar daripada dijangkiti, kita sama-sama berdoa dan mengambil langkah-langkah langkah berjaga-jaga yang perlu untuk mengelakkan diri kita daripada dijangkiti, sebab kita tak tahu. Okay, kita tak tahu jika na'udzubillah min zalik, jika dijangkiti adakah kita boleh hidup ataupun bagaimana. Okay. Jadi kita sama-sama berdoa. Okay, seterusnya. Jadi bagaimana untuk mencegah dan mengawal COVID-19? Kaedah yang paling ampuh ialah penjarakan fizikal ketika ini. Okay, dalam keadaan negara kita, insya-Allah dalam bulan Jun Julai ini bekalan vaksin akan semakin tiba, semakin banyak. Tetapi dalam keadaan masih lagi ramai rakyat Malaysia yang belum mendapatkan suntikan vaksin anti COVID-19 ini. Jadi kaedah yang paling berkesan ialah penjarakan fizikal. Jika tiada apa-apa urusan, tinggallah di rumah. Okay? Tinggallah di rumah. Jika boleh urusan itu dilakukan secara atas talian, secara online, maka gunakanlah kaedah tersebut. Tetapi sekiranya perlu terpaksa keluar, patuhilah SOP. Okay? Yang pertama, menjarakkan diri sendiri dari orang lain yang bukan serumah dengan kita, sekurang-kurangnya 1 meter. Jadi apa yang berlaku baru ini, yang mana sehingga semalam 26 kluster raya telah dikesan. Okay, kluster raya baru. Berlaku ziarah Aidilfitri walaupun telah dilarang oleh kerajaan, tetapi tetap berlaku, yang melibatkan jiran-jiran satu taman, jiran-jiran satu kampung, saudara mara. Jadi mereka ini bukan serumah dengan kita. Sekarang ini kita kena ada satu andaian, kita terpaksa bersangka buruk. Okay, Islam sebenarnya tidak menggalakkan kita melarang kita bersangka buruk. Okay? Tetapi dalam keadaan sekarang terpaksa. Kita perlu bersangka yang orang lain itu mungkin pembawa COVID. Jadi mana-mana individu yang bukan serumah dengan kita, kita perlu ada keberanian untuk mengatakan tidak kepada mereka untuk ziarah. Okay? Sebagai contohnya anak saya, memang sebelum masa puasa lagi kami pesan, okay, saya dan isteri pesan, jangan pergi main kat luar, bahaya sekarang ni COVID-19 makin banyak. Okay? Masa bulan puasa kan, angka pun telah mencapai 4,000, 3,000 sehari. Kemudian pada hari pertama tu, sebenarnya jiran saya tu bukanlah dia nak ziarah, cuma nak hulurkan sampul duit raya je pada anak saya. Tapi anak saya daripada dalam rumah, dia buka sikit sliding door tu, selamat hari raya, minta maaf ya,
tak boleh datang raya. COVID-19 ni bahaya. Okay. Saya rasa macam nak tergelak pun ada, tapi sedikit sebanyak rasa alhamdulillah ada juga anak sekecil itu, anak saya baru darjah 1, ada kesedaran untuk mengatakan tidak daripada orang datang ziarah. Jadi sepatutnya kita yang lebih dewasa ni lebih matang, okey, lebih bijak untuk membuat keputusan. Okay. Bagaimana ada kes yang kita dengar yang wanita ni selama ni suami dia tak pernah keluar rumah, okay, takut sebab COVID-19 ni. Kemudian pada hari raya diziarahi oleh kawannya, yang mana menyertai mereka anak kawannya itu yang berjaya rentas negeri untuk pulang berhari raya secara, saya tak tahulah bagaimana caranya, okay. Tetapi dalam dia tidak sedar, dia merupakan pembawa COVID-19. Dan apa yang berlaku? Suami dia disahkan positif dan akhirnya kritikal. Makcik ni tadi pun akhirnya positif. Okay. Dia sebenarnya risaukan suami dia, tapi itulah, dia pun positif juga sebenarnya. Okay. Kesian. Banyak kes kalau kita tengok dalam Twitter, dalam Facebook sekarang ni, banyak doktor-doktor yang menceritakan kes yang makcik tu duduk seorang diri, tapi positif. Kemudian bila diselongkar, diselidik, rupanya anak dia balik beraya. Okay. Anak dia sihat. Pembawa. Okay. Kemudian majoriti kes COVID-19 berlaku dalam kalangan mereka yang berada jarak yang dekat bagi tempoh masa yang lama, iaitu lebih daripada 15 minit. Jadi sebab itu perlunya ada penjarakan fizikal. Dan dalam jarak yang dekat, individu dijangkiti mudah untuk menyebarkan COVID-19 menerusi tetisan cecair yang keluar daripada mulut dan hidung dan jatuh ke permukaan anggota badan individu lain yang kemudiannya menyentuh mata, muka dan hidung. Jadi itu sebabnya perlunya penjarakan fizikal. Okay. Kita bukan nak sombong dengan orang, tapi sekarang ni terpaksa sombong. Okay. Jika ada yang nak berjabat tangan, nak berlaga macam ni ke, pun kita kena minta maaf. Okay. Yang terbaiknya kita angkat tangan, pegang di dada kiri sambil tunduk hormat sikit sebagai cara menyapa dalam era COVID-19 ni. Okey, isu penjarakan fizikal dalam solat berjemaah. Ini sebenarnya isu sensitif juga ni. Okey, ada pihak yang mempertikaikan tindakan ini sebagai suatu perkara bid'ah yang tidak pernah ditunjukkan atau diajar oleh Nabi SAW. Bahkan golongan ini mendakwa tindakan ini sebagai bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW dan ajaran Islam. Benarkah begitu? Dalam keadaan normal, memanglah sunnahnya memang kita, bahkan ada dalam kalangan ulama yang berpendapat merapatkan saf ketika solat berjemaah adalah wajib. Okay. Tapi itu dalam keadaan normal. Okay. Jadi kita lihat perbincangannya. Okey, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi, pendapat pertama, ulama menghukumkan merapatkan saf ketika solat berjemaah ini adalah wajib. Dan perbuatan tidak merapatkan saf semasa solat berjemaah secara sengaja adalah haram hukumnya serta menyebabkan pelakunya berdosa. Namun, para ulama yang berpegang dengan pendapat ini menyatakan meskipun tidak merapatkan saf merupakan perbuatan haram yang berdosa, namun solat yang dilakukan oleh mereka adalah sah dan tidak perlu diulangi. Kerana apa? Kerana merapatkan saf itu bukanlah sebahagian daripada syarat wajib ataupun rukun solat berjemaah. Jadi pendapat yang kedua menyatakan hukum merapatkan saf adalah ketika solat berjemaah adalah sunat muakkadah. Kerana apa? Kerana meluruskan saf termasuk dalam mahasinul solah, kecantikan solat, dan tidak termasuk dalam kategori syarat sah solat maupun rukunnya. Antara yang menyatakan bahawa perbuatan merapatkan saf ini hukumnya adalah mustahab ataupun sunat muakkadah ini ialah para fuqaha asy-Syafi'iyah, termasuklah Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan kumpulan ini berpendapat bahawa hukum tidak merapatkan saf semasa solat berjemaah adalah makruh dan pelakunya tidak berdosa. Tetapi
pada masa yang sama, mereka terlepas ganjaran dan kebaikan yang besar sekiranya meninggalkannya. Ada yang menyatakan bahawa biasanya kita dengar, okey, kalau sunat, perkara sunat tu kalau dikerjakan dapat pahala, tak buat tak apa. Sebenarnya tak. Okey. Yang sebenarnya ialah mengerjakan perkara sunat adalah sunat lah, okay? Berpahala. Tetapi jika meninggalkannya, rugi. Rugi sebab apa? Sebab tak dapat pahala sunat tu. Okay? Macam juga makruh. Okay? Bukannya makruh itu jika melakukannya makruh. Kalau tak buat, kalau melakukannya tak apa. Okay? Tak, bukan macam tu. Dia macam formula sunat juga tadi. Okay? Jadi berdasarkan kepada pendapat ulama-ulama tadi, dua pendapat tadi, maka badan-badan fatwa berautoriti dunia dalam negara-negara Islam telah membuat kesimpulan mereka, okay, mengeluarkan fatwa. Sebagai misalnya, Darul Ifta Al-Misriyah, okay, badan fatwa Mesir, menyatakan bahawa tiada halangan terhadap penjarakan fizikal solat berjemaah dengan kadar 1 meter atau lebih dari setiap sudut. Maksudnya depan pun 1 meter, kanan 1 meter, kiri 1 meter, belakang 1 meter, tenggara 1 meter. Jadi tiada ada halangan. Ini bertujuan untuk mengelakkan wabak serta langkah pencegahan dari penularan penyakit berjangkit. Solat berjemaah sebegini adalah sah dan sama sekali tidak terkeluar dari objektif merapatkan saf. Dari sudut para jemaah masih selari kedudukannya dalam satu saf yang sama, yang mana mereka tidak terkehadapan atau antara satu sama lain di dalam saf. Kan kalau kita solat berjemaah ketika musim PKP ini, jaraknya memang 1 meter 1 meter, betul. Tetapi tak adalah orang ni tiba-tiba ke depan sikit, orang ni tiba-tiba ke belakang sikit, tak. Dia masih lagi satu saf yang lurus, cuma tidak dirapatkan. Okey, tidak dirapatkan tu kerana ada masyaqqah ataupun ada darurat yang berlaku. Kemudian Majma' Al-Buhuth Al-Islamiyah Jami'atul Azhar menyatakan bahawa solat secara penjarakan fizikal adalah sah tanpa makruh, kerana hukum makruh tersebut terangkat berdasarkan mazhab jumhur disebabkan wujudnya keuzuran yang muktabar sebagai langkah berjaga-jaga daripada dijangkiti virus. Jadi apabila terangkatnya hukum makruh ini, maka pahala solat sebegini adalah sempurna. Selain itu, tujuannya juga bukanlah untuk menyelisihi sunnah dalam tata cara saf berjemaah, tetapi ia satu situasi yang dikecualikan disebabkan satu keadaan yang mendatang dan akan kembali seperti biasa kepada hukum asal apabila keadaan tersebut hilang. Maksudnya, hukum harus untuk menunaikan solat berjemaah dengan menjarakkan saf adalah harus hukumnya ketika berlakunya wabak COVID-19 ini sahaja. Nanti apabila keadaan semakin pulih dan telah kembali normal, maka hukum harus ini terangkat ataupun terluput dan solat berjemaah ini perlu dirapatkan semula sebagaimana keadaan asalnya. Kerana apa? Kerana tiada lagi ataupun hilangnya keuzuran yang berlaku itu, iaitu COVID-19 tadi. Kesatuan Ulama Islam Sedunia menyatakan bahawa tidak menjadi kesalahan menjarakkan saf antara jemaah solat dalam saf sesama mereka dengan kadar yang dijangka selamat untuk kesihatan. Meninggalkan perbuatan merapatkan saf ketika solat adalah makruh di sisi jumhur ulama dalam keadaan biasa. Adapun ketika wujudnya keperluan atau dalam keadaan terpaksa, maka hukum makruh ini gugur daripada mukallaf. Berdasarkan kaedah, gugurnya hukum makruh apabila bertembung dengan keperluan. Jadi kat sini memang ada keperluan, iaitu untuk mengelakkan daripada menularnya virus COVID-19 ini.
Kemudian Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia dalam resolusi muzakarahnya pada 30 April 2020 telah bersetuju dengan cadangan pelaksanaan garis panduan solat fardu dan solat secara berjemaah dalam tempoh pasca Perintah Kawalan Pergerakan PKP COVID-19 yang antara lain memperuntukkan jarak di antara imam dengan makmum adalah 1 meter. Begitu juga jarak di antara para makmum adalah 1 meter dari semua sudut. Okey. COVID-19 ini bukan situasi normal ataupun COVID-19 adalah situasi idtirari, keadaan darurat dengan musibah atau keuzuran yang berlaku. Jadi dalam situasi-situasi atau keuzuran tertentu, banyak keringanan diberikan oleh syarak. Sebagai contohnya, pernah berlaku pada zaman sahabat dahulu, ketika hari yang sejuk, berangin kencang serta hujan lebat, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah menyebutkan dalam azannya, "Alla sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihal." Solatlah kamu di rumah, solatlah kamu di rumah. Okey. Jadi dalam apatah lagi kalau kalau kita lihat dalam keadaan hujan lebat yang sejuk, berangin kencang pun diberi keuzuran ataupun diberi keringanan untuk bersolat di rumah. Okey, maka apatah lagi dalam keadaan COVID-19. Memang terdapat keuzuran yang besar yang menuntut kepada penjarakan soft. Okay, penjarakan antara jemaah, penjarakan fizikal dalam soft. Sebab kalau kita lihat nature COVID-19 ini, penyebarannya adalah secara titisan cecair yang boleh bergerak. Kebiasaannya ia dalam bentuk titisan cecair yang mana bergerak sehingga 1 ke 1,5 meter. Okay? Kebiasaannya 1 meter sahaja. Tapi apabila dalam keadaan sekarang kita lihat SOP solat berjemaah di masjid itu telah diketatkan lagi. Yang mana kalau di masjid hanya dibenarkan sekitar 12 orang. Okay? Ini disebabkan keadaan semakin kritikal. Jadi perlu dihadkan kehadiran di masjid. Tetapi tidaklah sehingga masjid itu ditutup terus. Bagaimana kalau kita ingat ketika PKP 1.0 dahulu, ketika awalnya masjid itu tak boleh dibuka pun. Hanya dibenarkan untuk imam, Bilal, Siak dan beberapa orang jawatankuasa je yang boleh hadir. Dan ada satu peringkat tu sampai hanya boleh imam dan Bilal je untuk azan. Okey. Jadi kat situ memang ada keuzuran yang sangat besar. Okey. Jadi merapatkan saf tidak termasuk dalam syarat-syarat berjemaah kerana antara syarat sah solat berjemaah, syarat sah berjemaah itu ialah berkumpulnya imam dan makmum di satu tempat yang sama. Jadi maka hal ini tetap tercapai dalam situasi solat berjemaah meskipun secara penjarakan fizikal dalam saf. Okey. Dan situasi COVID-19 ini sebagaimana dinyatakan sebelum ini adalah secara muakkad, secara bertempoh. Justru apabila keadaan kembali normal, maka kita akan kembali menunaikan solat berjemaah secara merapatkan saf. Kerana inilah yang dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis baginda, "Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis solat." Okay. Langkah kedua ialah kuarantin dan kawalan pergerakan. Sebagaimana yang selalu diungkapkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, virus COVID-19 ini tidak bergerak. Sebaliknya, yang bergerak ialah manusia dan disebabkan itulah berlakunya penyebaran yang meluas kerana pergerakan manusia itu. Dan penetapan Perintah Kawalan Pergerakan dapat membendung penularan penyakit berjangkit sebagaimana yang telah terbukti di Wuhan, China dan Malaysia sendiri ketika pelaksanaan PKP 1.0 pada Mac 2020. Kuarantin dan kawalan pergerakan merupakan ajaran Islam. Okay. Sebagaimana yang sabda Nabi SAW, Usamah bin Zaidin yuhaddithu Sa'dan an Nabi SAW annahu qala
idza sami'tum bit-ta'uni bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Usamah bin Zahid, Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu an pernah menceritakan kepada Sa'ad bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sekiranya kamu mendengar tentang penyebaran wabak di sesuatu tempat, maka janganlah kamu masuk, dan sekiranya kamu sudah berada dalam kawasan penularan wabak tersebut, maka janganlah kamu keluar darinya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahih Al-Bukhari. Okay. Tetapi apa yang berlaku ketika Aidilfitri baru-baru ini, masih ramai yang mengambil pelbagai cara, pelbagai helah, pelbagai muslihat untuk merentas negeri dan daerah untuk pulang ke kampung berhari raya. Geram. Bukan apa. Perkara ini merupakan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah. Okey. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan pemerintah ini mempunyai tanggungjawab untuk memelihara kemaslahatan rakyatnya. Okey, memelihara nyawa rakyatnya. Dan disebabkan itulah berdasarkan nasihat oleh pakar kesihatan, dibuat larangan merentas negeri, larangan merentas daerah ini, larangan balik kampung untuk berhari raya. Tetapi ada yang seolah-olah menjadi mufti sendiri. Kan kita ada dengar, nanti kita akan lihat video kenyataan mufti berkenaan dengan larangan pulang ke kampung. Okey, dan ramai yang marah. Yang kata, oh, mufti ini tali barut kerajaan lah, mufti ini alat kerajaan lah, mufti ini macam-macam lah, tak tergamak saya nak sebut. Okey. Sedangkan mufti mengeluarkan fatwa bukan secara sembrono. Ada asasnya, dan asasnya itu kuat. Apa asasnya? Ni, hadis Nabi ni. Okey. Nabi dah ajar, kalau tempat tu ada wabak, jangan masuk. Kalau kita duduk dalam kawasan wabak, jangan keluar. Tetapi apa yang terjadi baru-baru ni? Ada yang menipu dokumen, ada yang menipu polis, ada yang cari jalan tikus, jalan mondok, macam-macam jalan. Okay. Ada yang, kan kalau kita tengok dalam berita, ada yang pecahkan halangan, macam-macam lah, macam-macam cara yang dibuat, menyorok dalam bonet kereta, seolah-olah pulang ke kampung untuk berhari raya itu adalah suatu perkara daruri yang menjadi kewajipan yang mana tidak dilakukan berdosa besar. Sebab kita rasa kita sihat, tetapi tanpa sedar, tanpa disedari, mungkin kita terbawa balik virus-virus COVID-19 yang amat berbahaya untuk orang tua, especially. Dan apa yang berlaku, yang kita lihat sekarang. Okay. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajar berkenaan dengan pengasingan atau kuarantin antara mereka yang sakit, diasingkan daripada orang yang sihat. Sebagaimana hadis Nabi SAW, an Abi Salamah sami'a Aba Hurairah ba'da yaqulu qala Nabi SAW la yuridanna mumridun ala musihhin. Daripada Abi Salamah bahawa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah didatangkan yang sakit kepada yang sihat. Sahih Al-Bukhari. Jadi mereka yang pulang ke kampung ni apa cerita? Yang sihat tu alhamdulillah, tapi kita tak pasti. Okay? Kita tak pasti sama ada kita yang membawa wabak atau kita yang akan terkena wabak. Tapi tak apalah. Sebab ramai yang kata, tak apalah, mati pun matilah, asalkan boleh balik beraya. Ya, betul. Memang kita rindu dengan orang tua kita. Saya sendiri dah 2 tahun tak balik tengok mak saya.
dah dua kali raya dah tak balik tengok mak saya, tak dapat beraya dengan mak saya. Tapi disebabkan kita mengenangkan, mungkin kita risau kita membawa balik mudarat, lebih baik kita jangan balik. Itu baru sayang mak ayah. Okey. Okey, seterusnya orang ramai juga digalakkan untuk tinggal di rumah ketika wabak melanda. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Falaisa min rajulin yaqa'at ta'un fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid." Atau kama qala. Maka mana-mana lelaki yang berada dalam suasana wabak ta'un, lalu dia kekal berada di dalam rumahnya dengan penuh kesabaran dan mengharap ganjaran Allah, nescaya dia akan mendapat pahala seperti orang yang mati syahid. Okay. Sahih Al-Bukhari. Jadi 3 hadis ini sudah cukup kuat untuk, kalau kita perhatikan, 3 hadis ini adalah Sahih Al-Bukhari, yang memang sahih, bukan hasan, bukannya dhaif. Okey, tetapi sahih. Yang mana Nabi pesan, kalau ada wabak jangan masuk, kalau dalam wabak tu jangan keluar. Kemudian diasingkan antara orang yang sakit daripada orang yang sihat. Kemudian bila berlaku wabak, duduk diam-diam di rumah. Okey, stay safe, stay home. Okey, mari kita lihat video. Sebenarnya ada persoalan daripada penonton Maya. Kalau kita boleh raikan sedikit, Datuk. Apa hukum orang balik kampung sedangkan kerajaan larang balik kampung untuk berhari raya? Okay, jadi mungkin Datuk Mufti boleh jawab dalam masa yang agak terhad. Terima kasih, Datuk. Tentang rentas sempadan, apa hukumnya bila kerajaan larang? Ini ulul amri lah kan. Atiullah wa atiur rasul, ulul amri. Kita tak taat kepada ulul amri, maka hukumnya haram. Tak taat ulul amri. Sebab kalau kita tengok dalam basic dalam hadis Rasulullah yang ta'un kan. Kalau berlaku di tempat itu, jangan kamu pergi ke situ. Orang dalam situ jangan mari. Ini asas kepada larangan rentas sempadan. Sebab sekarang ini sudah nambah semakin tinggi. Dan kalau kita asyik duduk rentas sempadan sana sini, kita benarkan. Itu tak berhentilah rantaian ni. Sampai bila kita duduk begini kan. Dalam kes, dalam khabar ni kita dengar banyak kes-kes yang tipu dokumen. Orang ni nak rentas sempadan sampai tipu dokumen. Dia terhit yang tu agung tu, dia guna tipu. Dalam khabar 2 hari depan kan. Guna terhit yang tu agung, nak rentas sempat ditipu lah, dia ditangkap polis. Jadi 2 kali haram. Dia tipu pula tu, rentas pada satu. Tipu juga tu lagi. Jadi benda-benda gini. Dia soal kita jangan, kadang-kadang bila kita disebut hukum dan sebagainya agak susah kan. Kita pergi kepada benda basic. Adakah itu untuk kebaikan atau tidak? Itu saja. Jadi mana-mana untuk kebaikan kita follow. Sebab dia akan bagi risiko yang tinggi. Macam saya, baru ni saya ada meeting di Kuala Lumpur, di Kelantan, hari Ahad. Dan dia dapat surat polis untuk balik lah. Kemudian sebelum tu Kelantan PKP, dan sudah ada 7 daerah yang PKP. 2 hari sebelum saya balik tu, semua pun 10 daerah Kelantan dah masuk, 10 jajahan tu masuk PKP. Jadi saya dah dapat surat polis untuk balik kan. Tapi bila 10 PKP macam tu, kita pun fikir balik. Kalau saya balik, mungkin saya kena kat sana, ataupun orang sana kena dengan saya. Yang kita tak pasti kan. Jadi saya tak balik, mana ya? Kenal yang tak. Dia benda tu kita boleh buat. Tapi sebab itu. Tapi pada masa yang sama, kerajaan pun ada bagi untuk golongan tertentu boleh balik kan. Yang PJJ, yang suami kat sana, isteri kat sini. Itu boleh, dia boleh rentas negeri. Masih diraikan. Kerana nak meraihkan nyawa sakit dan sebagainya. Maknanya ada keperluan, dia boleh rentas negeri. Tapi kalau tak ada keperluan hanya untuk sosial, apa keperluan itu? Untuk kita bagi risiko yang tinggi. Semata-mata untuk kita, untuk sosialisasi kita, untuk dimakan ikan politik kerana ia politik. Tak ada tujuan apa kan. Jadi benda-benda beginilah kita akan tengok. Jadi kita nak bincang dari segi hukum dan sebagainya, kita boleh bincang panjang. Tapi
balik guna basic, adakah itu untuk kebaikan atau tidak, itu saja. Jadi benda sangat-sangat asas lah dalam cara berfikir. Allah. Okey, seterusnya untuk pengetahuan makluman semua, Mufti Wilayah Persekutuan Sahibus Samahah Dato' Dr. Luqman Abdullah sebelum ini merupakan Ketua Jabatan Fiqh dan Usul di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Okey. Jadi beliau bukanlah calang-calang orang berkaitan dengan fatwa ini. Seterusnya kita lihat kuarantin dan sejarah Islam. Kita lihat antara tokoh yang pernah memperincikan berkenaan dengan kuarantin dengan kawalan pergerakan ini ialah Ibn Sina. Idea awal beliau ini mengenai prosedur kawalan wabak dan kuarantin telah direkodkan di dalam kitabnya yang masyhur iaitu Al-Qanun fi Tib, yang mana di dalam kitabnya beliau menyatakan kuarantin bagi menyekat penyebaran penyakit berjangkit adalah selama 40 hari ataupun al-arba'iniyah. Perkataan kuarantin tu adalah dari perkataan Itali, okey, quarantino, yang maksudnya 40 hari. Okey. Jadi dari dahulu lagi telah ditemui, telah dinyatakan bahawa untuk mencegah ataupun menyekat penyebaran penyakit berjangkit ini perlu mengambil masa sehingga 40 hari kuarantin yang terbaik. Seterusnya di dalam kitabnya itu juga berkaitan dengan kuarantin dan kawalan wabak ini, beliau menyatakan langkah-langkah yang perlu diambil seperti membasuh tangan menggunakan cuka atau dikenali sekarang sebagai sanitasi. Okey. Kemudian menukar kepada pakaian yang bersih, menyapa individu tak lain tanpa bersentuhan, menasihatkan masyarakat agar tidak panik, elak berkumpul beramai-ramai, menjauhi mereka yang sakit kerana penyakit tersebut disebarkan melalui kuman yang kecil. Kemudian kedai-kedai dan masjid perlu ditutup untuk tempoh sementara. Orang ramai disaran supaya mengerjakan solat di rumah masing-masing dan konsep menghantar makanan ke rumah. Okey. Jadi kalau kita lihat ini, Ibn Sina ni hidup lama dulu dah. Okey. Lama dulu. Tetapi apa yang disarankan oleh beliau ini, oleh Ibn Sina ini, inilah yang kita lakukan sekali lagi pada hari ini kerana langkah-langkah ini terbukti. Okay, terbukti berkesan. Sekarang kan kita dinasihatkan untuk tidak keluar dari rumah. Kalau terpaksa keluar kena pakai pelitup muka, kena hand sanitizing, kemudian jangan bersentuhan, elak daripada berada di tempat yang ramai. Kemudian masjid, kedai perlu ditutup untuk tempoh sementara. Okay. Kemudian digalakkan konsep menghantar makanan ke rumah. Sekarang kan kita digalakkan kalau untuk melakukan pembelian pun secara atas talian je. Okay. Jadi sebelum orang putih, sebelum masyarakat barat, pakar-pakar kesihatan awam barat menyatakan berkenaan dengan kuarantin, dengan physical distancing, ulama kita, ilmuwan Islam telah lama ceritakan. Bahkan yang paling menarik, perkara ini telah diceritakan, telah diajar oleh Nabi SAW 1440 tahun yang dulu. Okey? Lama dah. Tetapi masalahnya dalam situasi sekarang yang banyak melanggar SOP adalah umat Islam juga di Malaysia ni. Satu perkara yang menyedihkan lah. Menyedihkan. Cara mengawal dan mencegah COVID-19 yang terbaik sebenarnya ialah melalui vaksinasi. Okey, perlindungan kepada semua rakyat Malaysia hanya akan dapat dicapai jika seramai penduduk yang layak dapat menjalani vaksinasi. Jadi apabila setiap individu mengambil vaksin, maka mereka akan dapat melindungi orang di sekeliling daripada sebarang jangkitan yang mungkin dibawa, terutamanya kumpulan yang tidak layak diberi imunisasi, seperti kanak-kanak dan perempuan mengandung.
Jadi apabila sekurang-kurangnya 70% populasi Malaysia telah divaksinasi, maka rakyat Malaysia akan dilindungi secara keseluruhannya. Okay? Kita nak mewujudkan apa yang dikenali sebagai herd immunity. Jadi seperti yang disebut, tidak ada antara kita yang selamat sehingga semuanya selamat. Jadi bila kita telah berjaya mencapai herd immunity, maka insya-Allah kumpulan-kumpulan yang tak dapat diberikan vaksin seperti kanak-kanak bawah 18 tahun ataupun golongan yang tidak boleh mengambil vaksin mungkin disebabkan alahan dan sebagainya. Jadi kumpulan ini secara tidak langsung telah dapat dilindungi menerusi herd immunity. Jadi vaksin COVID-19 ini secara umumnya merupakan vaksin yang dihasilkan dari sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang dimatikan atau dilemahkan atau dari protein subunit pada virus. Dan antigen dalam vaksin berfungsi untuk merangsang sistem imuniti tubuh. Jadi vaksin akan membantu sistem imun mengenal pasti kuman-kuman tertentu supaya sistem imun cukup bersedia diserang kuman sebenar. Kiranya vaksin ni sebenarnya lebih kurang analoginya macam kita warm up sebelum exercise ataupun perlawanan persahabatan sebelum berlangsungnya perlawanan sebenar. Kita nak menguji di mana kelemahan kita, di mana kekuatan kita. Okay, jadi dalam konteks vaksinasi ni kita nak merangsang imun itu, sistem imun itu untuk bersedia jika diserang oleh kuman yang sebenar. Okay, culprit, the real culprit. Okay, jadi sebab itu bila dia ambil vaksin, dia bergantung kepada individu, kepada ketahanan tubuh individu. Okay, yang jenis imun dia tinggi, yang jenis kuat gomo, kata kuat gocah tu, hak tu dia boleh jadi demam, boleh jadi demam biasa-biasa macam tu lah. Tapi yang lemah antibodinya mungkin akan mendapat kesan yang lebih teruk, macam tak lalu bangun. Tapi ada juga yang tak ada, setakat sakit kat tempat cucuk je lah. Itu je, ada juga. Okay? Jadi jangan risau untuk ambil vaksin. Sila ambil vaksin. Okay? Hukum vaksin menurut fiqh Islam. Pertama, vaksin yang mengandungi kandungan yang harus untuk digunakan serta mempunyai kesan yang bermanfaat. Vaksin jenis ini tak ada masalah. Okay? Bahkan ia merupakan antara nikmat Allah yang dikurniakan kepada sekalian makhluknya. Dan ini dan pencapaian sebegini telah memberikan sumbangan yang sangat besar dalam mengurangkan bahkan menghapuskan pelbagai wabak yang tersebar pada hari ini. Sekarang kita jarang sangat dengar pasal polio, pasal rubella di Malaysia. Sebab itu ada golongan yang menentang vaksin ini atau dikenali sebagai anti-vaksin ini, menyatakan bahawa setakat difteria, setakat measles, setakat demam campak gitu-gitu je. Kalau nak tahu teruk tak teruk, contohnya polio. Okay. Teruk tak teruknya polio, ia boleh menyebabkan seseorang itu mati ataupun lumpuh sebahagian tubuh badan. Itu kesan dia. Tapi sebab kita tak nampak dah sekarang, jadi ada golongan yang memperlekehkan. Dan yang paling dikesali dalam keadaan kritikal COVID-19 ini, golongan sebegini menyatakan bahawa gambar-gambar yang dipaparkan oleh Kementerian Kesihatan berkenaan dengan situasi ICU di hospital, yang dipaparkan, yang ditweet oleh Tan Sri, Ketua Pengarah Kesihatan, ada yang mendakwa gambar-gambar ini hanyalah lakonan semata-mata dalam usaha kerajaan untuk menakut-nakutkan rakyat, untuk memaksa rakyat mengambil vaksin. Dia masalahnya, apabila dikaji, mereka ni bukanlah orang yang tidak cerdik. Mereka cerdik. Mereka cari bahan, mereka buat kajian. Tetapi kesilapan yang saya nampak ialah mereka tidak melihat sumber ataupun autentisiti sumber kajian mereka itu. Okay. Antaranya ditulis oleh penulis yang diupah. Okay. Ada sejarah diupah oleh syarikat tertentu, okay, untuk memburuk-burukkan vaksin. Dan mereka suka membesarkan kemudaratan yang kecil. Okay. Saya tak kata kesan sampingan vaksin itu tidak teruk. Mungkin ada setengah orang akan mengalami keadaan yang teruk.
Dan dalam keadaan yang mengalami alahan yang teruk, kerajaan tidak akan membenarkan untuk memberi dos yang kedua. Okey. Bahkan kadang bila apa tu? Diselidiki ataupun disiasat dan didapati bahawa individu ini tak boleh, dia ada alahan kepada vaksin, ada sejarah alahan, maka dia memang tidak akan diberikan. Okey. Kita tak nafikan tentang kesan sampingan luar jangka. Tapi isunya, kalau kita lihat vaksin-vaksin kanak-kanak itu, sejarahnya itu, sejarah keberkesanannya jauh lebih banyak berbanding kesan mudarat yang pernah berlaku. Okey. Di sini kegagalan mereka untuk memahami kaedah fiqh yang digunakan dalam Islam. Saya nampak mereka lebih cenderung untuk memenuhi nafsu anti-vaksin mereka itulah. Okay, minta maaf cakap lah. Cuma bagi mereka, golongan ini, jika anda tidak mahu mengambil vaksin, tidak ada masalah. Terpulang pada anda. Okay. Tetapi saya minta tolong, saya mewakili frontliner kita, minta tolong sangat-sangat, tolong jangan hasut orang lain untuk tidak mengambil vaksin juga. Terutamanya golongan yang berisiko tinggi seperti orang tua, orang yang berpenyakit kritikal, okay, seperti kecil manis, darah tinggi dan sebagainya. Minta tolong sangat-sangat. Okay. Vaksin yang mengandung isi kandungan yang harus untuk digunakan tetapi boleh menyebabkan mudarat yang lebih banyak kepada tubuh badan berbanding manfaatnya ataupun tiada manfaat pada asalnya, maka vaksin ini tidak boleh digunakan kerana ia memudaratkan diri kita. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran, la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Jadi golongan anti vaksin ni lebih macam tu jugalah. Okey. Itulah. Vaksin yang mengandungi bahan yang diharamkan ataupun najis pada asalnya tetapi telah dirawat dengan bahan kimia atau telah dicampur dengan bahan-bahan lain yang menukarnya daripada namanya kepada ciri bahan yang diharuskan penggunaannya melalui proses istihalah. Maka vaksin kategori ini tidak syak lagi diharuskan penggunaannya kerana proses istihalah yang berlaku telah mengubah nama dan sifatnya. Justru menjadikan hukumnya juga berubah, maka ia adalah boleh untuk digunakan. Proses istihalah ni ada satu proses yang panjang dan perbincangan fiqhnya juga adalah panjang. Jadi saya tak sentuhlah dalam kuliah hari ini. Seterusnya, vaksin COVID-19 menurut Islam. Ini apa yang fatwa telah dikeluarkan oleh badan-badan fatwa berautoriti di seluruh dunia yang terkemuka di dunia. Saya hanya ambil beberapa contoh sajalah. Pertamanya di Malaysia. Hukum penggunaan vaksin COVID-19 dalam kalangan masyarakat Islam diputuskan harus dan wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia selaras resolusi Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam MKI ke-10 yang bersidang pada 3 Disember 2020 yang lalu. Okey. Jadi dengar ni. Okey, pokcik-mokcik, abe kakak. Vaksin COVID-19 ini di Malaysia telah diputuskan harus untuk diambil. Jadi jangan takut lagi untuk ambil, insya-Allah. Sebab ini sekarang ni adalah jatuh kepada tanggungjawab pemerintah. Okey, kemudian Universiti Al-Azhar Al-Sharif Mesir. Syekhul Azhar Profesor Dr. Ahmad Tayyib melalui Hay'ah Kibar Ulama Al-Azhar telah menghuraikan dengan panjang lebar berkenaan dengan isu status vaksin COVID-19 ini. Antara lain mereka menyebut pendapat dan fatwa oleh semua institusi fiqh moden telah mengemukakan pandangan berkenaan dengan keharusan memanfaatkan sebarang bentuk yang terkait dengan sel manusia jika sekiranya penggunaan tersebut boleh menghilangkan wabak corona atau COVID-19 atau menjadi ubatan dengan apa yang telah dilakukan oleh pakar-pakar dalam kajian mereka dan terdapat darurat atau keperluan yang teramat sangat, ketika itu hukumnya adalah harus. Okey. Seterusnya, Majlis Fatwa United Arab Emirates, Emiriyah Arab Bersatu,
menyatakan di antara perkara yang membawa kepada hukum wajib adalah ketika berlakunya wabak penyakit yang berjangkit, di mana ketika itu rawatan adalah termasuk dalam bab menghilangkan kemudaratan yang menjadi tuntutan syarak. Kami menyatakan sebagaimana dalam fatwa Majlis Bilangan 11 untuk tahun 2020 bahawa wajib menurut syarak atas semua puak atau kumpulan dalam masyarakat untuk beriltizam dengan sepenuhnya sebarang bentuk taklimat kesihatan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pihak yang ditetapkan oleh pemerintah seperti Kementerian Kesihatan. Tambahan dengan mengambil segala tindakan yang sewajarnya bagi menghalang tersebarnya penyakit. Begitulah berkenaan pengambilan vaksin apabila diperintahkan secara jelas oleh badan berautoriti. Kami memberi fatwa kepada umat Islam akan keharusan penggunaan vaksin COVID-19 dan kami menyeru supaya mereka untuk bekerjasama dengan kerajaan dalam menjayakan pelaksanaan suntikan vaksin dan menghormati segala langkah untuk memelihara dan penjagaan kesihatan. Okey, jadi maksudnya kat sini saya ambil contoh tiga badan fatwa berautoriti utama dunia yang menyatakan bahawa vaksin COVID-19 ini hukumnya adalah harus demi untuk menghilangkan darurat, menghilangkan kemudaratan yang sedang melanda kita pada hari ini. Jadi sebagaimana bab rawatan berdasarkan kepada ghalabatul zan tidak menjadi kesalahan bagi pakar perubatan untuk membina hukum berdasarkan zan yang ghalib mengikut pendapat yang sahih daripada mazhab. Jadi menjadi kewajipan apabila bertembung maslahah dan mafsadah, maka hendaklah kita mendahulukan atau mentahqiqkan, menentukan yang lebih baik antara dua maslahah, dua kebaikan, dan menolak yang lebih mudarat daripada dua kemudaratan, yang lebih fasad daripada dua mafsadah. Maka apabila didapati adanya sebahagian ubat-ubatan sedikit kesan negatif, maka ianya dimaafkan jika sekiranya kebaikannya, maslahahnya jauh lebih banyak. Jadi dalam kes vaksin COVID-19 ini tidak dinafikan ia mempunyai kesan sampingan bergantung kepada tahap imuniti tubuh badan individu. Tetapi kebaikannya jauh lebih baik. Kalau kita lihat di Amerika Syarikat pada pada akhir tahun lepas, kadar jangkitan, kadar kes baharu COVID-19-nya sangat tinggi. Tetapi selepas dilakukan program imunisasi, program vaksinasi secara besar-besaran di seluruh Amerika Syarikat, maka pada hari ini jumlah ataupun bilangan kes baharu COVID-19 di sana telah menurun sangat drastik. Dan ini membuktikan keberkesanan vaksin COVID-19 ini untuk mengawal dan menyelamatkan banyak nyawa daripada terkorban jika tidak mengambil vaksin. Memberi suntikan vaksin COVID-19 merupakan salah satu daripada cara mengawal penyebaran wabak. Dan ini selari dengan kaedah fiqh sebagaimana hadis Nabi SAW, la darar wa la dirar. Tidak ada sebarang mudarat dan tidak ada juga perbuatan membalas kemudaratan. Hadis riwayat Ibnu Majah, Daruqutni dan Imam Malik. Hadis hasan. Kemudian selagi dipastikan bahawa tidak terdapat sebarang bahan-bahan haram yang digunakan dalam penghasilan vaksin COVID-19, maka hukum asal pengambilannya adalah harus. Dan sekiranya pengambilan vaksin tersebut terbukti berkesan dalam mencegah penyakit serta ternafi sebarang kemudaratan daripadanya, maka hukum pengambilannya adalah dituntut bahkan menjadi kewajipan apabila ditetapkan oleh pemerintah. Jadi dalam konteks di Malaysia sekarang, COVID-19 ini belumlah lagi tahap diwajibkan. Tetapi kerajaan sangat menggalakkan kerana berdasarkan data saintifik, kerana berdasarkan data empirikal, bukti-bukti perubatan telah menunjukkan bahawa vaksin ini mampu untuk mengurangkan kemudaratan ataupun keterukan sekiranya seseorang itu dijangkiti COVID-19. Sekiranya seorang itu dijangkiti COVID-19 tetapi dia telah mengambil vaksin, maka insya-Allah kesan daripada jangkitan tersebut amat kurang. Bahkan mungkin tidak perlu dimasukkan ke dalam wad, hanya sekadar diberikan ubat sahaja. Okey. Dan sekiranya mereka mengambil vaksin, sekiranya mereka dijangkiti, mereka tidak akan menjangkitkan COVID-19 itu kepada orang lain.
Jadi itu yang kita nak, okey, untuk melindungi orang lain. Okey. Sebab tabi'i ataupun nature COVID-19 ini bersifat berjangkit. Sekiranya penyakit itu hanya berlaku pada individu dan dia tak berjangkit, maka perbahasan hukumnya adalah berbeza. Tetapi dalam konteks sekarang, COVID-19 ini sifatnya berjangkit dan menjangkiti orang lain. Okey. Jadi sehingga pada hari ini, datar pula dah. Maafkan saya. Data sehingga 30 Mei 2021 telah terdapat 11,959,419 individu telah mendaftar untuk mendapatkan suntikan vaksin dan 1,906,388 individu sudah divaksinasi sekurang-kurangnya mendapat satu dos suntikan. Okey. Jadi insya-Allah menjelang Jun dan Julai ini kerajaan telah memberikan khabar gembira bahawa bekalan vaksin akan tiba dalam jumlah yang lebih banyak dan dijangkakan menjelang akhir tahun ini insya-Allah sekiranya semua pihak memberikan kerjasama, kita akan mencapai herd immunity yang diperlukan, iaitu immunity kelompok, iaitu 80% populasi telah divaksinasi. Jadi siapa yang ragu-ragu untuk mendaftar, sila mendaftar di MySejahtera, ataupun kalau tak ada aplikasi MySejahtera, boleh mendaftar di laman web vaksincovid.gov.my, tak silap saya. Okay? Nanti boleh semak lah. Okay. Jadi jangan takut untuk mendaftar, sila mendaftar. Jadi menangani COVID-19 ini adalah tanggungjawab kita bersama. Kita boleh stop lah, berhentilah untuk menuding jari, kata orang ni salah, orang tu salah. Sebaliknya kita fikir mungkin ada salah kita. Okay? Jadi sekarang ini kerjasama semua pihak amat diperlukan dalam perang menentang COVID-19 dan semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing dalam memastikan kemenangan kita melawan virus ini. Islam telah menunjukkan cara dan langkah yang perlu diikuti dan dipatuhi agar kita dapat kembali hidup normal dan bebas daripada COVID-19. Jadi bersama-sama kita berdoa dan kepada Allah kita berserah. #kita mesti menang. Jadi itu sahaja perbincangan kuliah kita berkaitan dengan Islam dan cabaran sains moden COVID-19. Jadi sekiranya ada tersalah bahasa, tersalah bicara, tersalah kata yang boleh mengguris hati anda, saya mohon maaf atas kesilapan dan kesalahan saya tersebut. Jadi marilah kita sama-sama berdoa agar negara kita segera bebas dari ancaman wabak yang berbahaya ini. Dan samalah kita mengambil langkah berjaga-jaga dan stay home, stay safe. Okay? Keluar jika perlu je. Tak perlu tak payah. Okay, jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.